الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita jumpa pada pagi ini. Ini kuliah kita baru buka ya. Kuliah baca kitab Pak Sumit, seorang wali min awliya'illahi salihin, negeri Kedah kita. Baru kembali ke rahmatullah. Baru beberapa tahun yang lalu ada meninggalkan penulisannya. Kita baca, mudah-mudahan dapat ilmu, dapat barakah, dapat sirnya mengalir kepada kita. Dan launching kitab ni hari Ahad lepas ya kita baca ya. Jadi ni hari kita baca 2 minggu sekali sampai kita pada muka surat 17 ya. Sampai baik. Kita baca minggu lepas, tanda-tanda seorang yang benar menyempurnakan janji. Kalau orang janji tak benar tu tak tepatlah, tak benarlah maknanya. Bahkan itu tanda munafik ya. Bahkan itu tanda munafik kalau janji tidak benar. Kalau janji benar, termasuk janji apa ya? Walau janji apa sekalipun. Termasuk ini kuliah sekalipun ya. Lepas tu orang kalau mengajar kuliah, anytime dia nak cancel, dia cancel. Ini datang lambat. Itu kiranya mungkin janji. Dan kalau kita dah bilang jadual lepas asar, bermakna itu perjanjian kita dengan jemaah lepas asar. Kalau kita dah kata, oh Ustaz tak dapat datang ya, kecuali tak boleh elak, itu pun kiranya dah mungkin janji. Kena minta maaf, punya minta maaf. Tak boleh mentang-mentang kita gitu, ada orang jemput kita, invite kita, acara yang kita rasa macam lebih enak lagi. Terus kita, apa yang ini kita cancel. Tak boleh, itu mungkin janji namanya. Itu mungkin janji, teringat. Guru kami Habib Abdullah Jufri, dia guru. Dia nak datang boleh, tak datang pun boleh. Tetapi kalau dia tak datang kerana apa, tak boleh dielak, ada acara di Majlis Agama Islam yang dia tak boleh elak, yang ada perkara gitu, nanti minggu depan datang punya minta maaf, lebih 10 kali punya minta maaf. Allah, sebab janji tu kiranya janji. Apa juga pekerjaan kita janji sekalipun ya. Kita kerja, kita jual nasi lemak, orang minta abang, nanti hantar abangnya pukul 2. Kau datang 2.30, kau kena minta maaf. Mesti itu nama janji. Apa pun. Jadi mungkin janji, orang yang menyempurnakan janji itu tanda yang benar. Yang kedua, tanda benar orang membelanjakan harta. Orang kalau lapar, saya lapar, masak nasi, masak lauk asam pedas, lepas tu tak makan, simpan. Betul tak? Ya tak betul. Lapar, saya lapar. Nasi makanlah. Haus, ambil air tak minum. Tak betul. Ada duit, tak belanja, tak betul. Jadi tanda orang betul tak takut membelanjakan wang. Dan tentulah belanjakan wang nombor 1 pada yang wajib-wajib. Zakatnya, kemudian nafkah anak isterinya, kemudian keperluan dirinya, maruah dirinya beli pakaian umpamanya, keperluan dirinya ada kereta dan minyak. Lokek sekali tahan membetis pasal nak belanja minyak pun tidak umpamanya. Itu tak benar tu namanya. Ada duit kau tak dibelanjakan, orang tak ada duit cari duit pasal untuk keperluan. Engkau ada duit kau tak belanjakan, itu namanya tak benar. Duit untuk hanya buat bantal aja. Duit untuk buat bantal dan untuk buat pakau, untuk dikira saja. Itu tak benar. Tanda orang yang benar lagi membunyikan rahsia-rahsia hati. Sebab itu wali-wali kalau dia sebut dengan kita cerita-cerita perkara yang kita rasa macam ini orang biasa, tidak ni. Ketahuilah, tidak mereka sebutkan tu kecuali sedikit daripada apa yang mereka ada, dan tidak mereka sebutkan kecuali dengan izin Allah. Bahkan kadang dengan perintah Allah. Mana mereka dapat? Warid. Warid tu setiap satu mereka dapat ilham. Kena sampaikan. Dan tidak mereka sampaikan kecuali sedikit daripada rahsia yang mereka ada, jauh lebih banyak. Kemudian tidak mereka sampaikan kecuali dengan isyarat daripada Allah Ta'ala, dengan arahan daripada Allah Ta'ala atau dengan izin Allah Ta'ala. Dan tidak mereka sampaikan kecuali ada manfaat bagi orang yang disampaikan itu. Bukan setakat cerita-cerita kosong. Dan mereka sampaikan itu dengan kalbu yang suci. Kalau kita lah dapat satu rahsia daripada orang besar ke apa, kita cerita orang, kan ada bangga. Kita tak tahu. Menteri Pulan bilang anak ini tahu. Kan dengan rasa bangga.
Rasa aku elok ataupun kau tak tahu, aku tahu. Mereka wali-wali kalau mereka reveal mereka punya cerita-cerita yang agak kita bilang aneh tu, nombor satu bukan dengan suka-suka dia. Sikit. Dan dengan perintah Allah. Walau kita nampak besar tau, pada kita besar, pada dia banyak benda lagi. Dengan perintah Allah, dengan izin Allah, dan ada manfaat bagi orang disampaikan, bukan setakat cerita-cerita kosong. Dan kalau tak ada manfaat pun mereka tak sebutkan. Dan mereka nombor satu, mereka dah alas hati mereka, tidak dengan ujub, tidak dengan takabur. Kadang-kadang besar perkaranya mereka ceritakan, perkara-perkara yang pelik, tetapi semua dengan penuh rasa tawaduk, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Tanda-tanda pemurah ialah memberi benda yang disayangi dan menahan dari menyakiti, dan menyegerakan memberi balasan yang baik dan menangguhkan hukuman. Baik ya. Ini semua ni kata-kata Pak Sumit ya. Kalau dia tak taruh di sini, dia ambil daripada ayat pada mana tu bermakna daripada fikiran dia sendiri. Of course daripada ilmu dia. Of course daripada ilmu dia. Mungkin dia tukil daripada pelajaran daripada tuan-tuan guru, ataupun daripada hadis ataupun riwayat ataupun asar. Begitulah ini kita bilang kata-kata hikmah ya. Kata-kata hikmah disebutkan dia. Jadi tanda seorang yang pemurah. Kau tengok ni pemurah kenapa? Pemurah lawan bakhil ya. Lawan bakhil. Dan bakhil tu sifat tercela. Jadi pemurah tu apa tanda-tanda orang pemurah? Untuk kita cek diri kita. Semua ini adalah untuk kita cek diri kita. Kalau tak ada begini bermakna kita masih cacat. Kita masih cacat. Sifat bakhil masih ada pada diri kita. Tanda-tanda pemurah ialah memberi benda yang disayangi. Benda yang disayangi ya. Beri benda yang disayangi sampai apa ya? Bersamaan dia benda tu benda maknawi ataupun benda-benda fizikal ataupun benda-benda maknawi sekalipun. Waktunya pun disanggup berikan orang. Kadang-kadang namanya pun sanggup diberikan orang. Kalau buat gini nanti orang sampai sebut dia tak baik, tak apalah, tak kisah. Ana tak ada apa pun ana nak jaga nama apa pun sangat. Kan? Dia bikin sampai dia tak lokek. Kadang dia buat satu bukan makin dipuji orang, dia tahu bahkan orang kadang setengah-setengah makin dicela orang. Pun dia tak lokek. Itu benda lebih berharga daripada harta. Apalagi harta pada mereka. Nak ambil lah ya. Memberi apa yang disayangi dan menahan daripada menyakiti. Termasuk memberi apa yang disayangi lah, beri kepada Allah ya. Kalau takdirlah Allah Ta'ala takdirkan benda yang kita sayang, apa benda kita sayang, bengkel kita ke, kedai roti kita ke, diambil Allah Ta'ala sebahagiannya, ataupun dikurangi Allah Ta'ala. Alhamdulillah aku terima ya Allah. Aku sayang bengkel aku ni ya Allah. Tetapi rupanya kau berkendak yang lain Allah. Tak apa ya Allah, aku relakan ya Allah. Aku relakan asal daripadamu. Dan ada keberuntungan lain. Kalau sekali takdirnya bengkelnya jadi drop, jadi sampai kena tutup ke, ataupun jadi kecil ke umpamanya, dia sedikit tak gelisah hati. Tak gelisah hati. Dengan orang pun aku tak lokek beri. Ini kan Pak dengan Allah, dia yang memberi. Dia yang memberi ya. Maka hatinya lega. Itu tanda orang. Ada tanda orang pemurah. Dia tidak pegang genggam dalam tangan dia segala harta dunia ya. Kemudian menahan daripada menyakiti. Itu orang pemurah. Kalau aku nak beri, aku sanggup beri, ni kan pula aku nak menyakiti. Tidak ya. Dia sangat jaga orang punya kegembiraan. Sangat jaga. Sanggup memberi lagi. Kalau dah beri pun dia sanggup, takkanlah dia nak menyakiti orang ya. Kemudian menyegerakan memberi balasan yang baik. Itu pemurah. Kalau orang kerja dengan kita, bayar upah sebelum peluhnya kering. Kalau apa-apa semua orang buat baik itu dihargai dengan segeranya. Tak tunggu lepas berapa tahun baru kasih penghargaan. Tidak begitu ya. Segera ya. Baik. Semua tu tanda-tanda ya. Kalau kita tengok dalam ini ada dalam diri kita, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita baik, kita bersyukur pada Allah Taala. Dan kalau kita tengok dalam saudara kita nampak sifat-sifat begini, bermakna dia orang yang dah dipelihara oleh Allah Taala. Orang yang orang diistimewakan Allah Taala dengan sifat-sifat begini. Orang mukmin ialah orang yang manusia aman daripadanya. Jadi orang mukmin ialah orang yang aman daripadanya. Tak takut fitnahnya, tak takut hasadnya, tak takut diumpat walau dalam hatinya. Begitu. Kalau kawan-kawan dengan dia, kau tahu dah ditulus ikhlas. Kalau dia sayang kau, sayang ikhlas. Tak takut akan bahayanya ya, aman daripadanya ya. Aman daripadanya. Orang muslim ialah orang yang sejahterakan orang Islam dari keburukan lidahnya dan tangannya. Itu adalah maksud pada hadis Nabi ya.
Yang nama Muslim ialah apabila Muslim lain terpelihara daripada lisan kita dan tangan kita. Oh, ini kalau kita baca kitab Habib Abu Bakar Adni, dia cukup sebut sekali perkara akhir zaman. Akhir zaman orang nak menegakkan kebenaran. Atas nak menegakkan kebenaran, atas apa nama? Atas nama Islam. Tetapi kok sakiti orang Islam? Dengan orang Islam, bom orang Islam. Orang Islam, umpat orang Islam. Demi nak jaga kebenaran, akhir zaman orang demi nak menjaga kebenaran. Jadi dia bilang, pegang betul-betul dakwah kalau kau dakwah. Kalau kau pulaknya bukan pendakwah tapi kau yang nak menerima dakwah, kau tengok dalam ciri-ciri Muslim biasa dengan Muslim biasa saja, orang awam saja tak boleh menyakiti dengan tangan, dengan lisan. Ini kan pula semua dalam bidang dakwah. Demi nak menegakkan kebenaran, dia umpat orang ini, dia bilang orang ini kafir, dia bilang orang ini syirik, dia bilang orang ini sesat. Gampang mulutnya sebut Allah. Dengan tangannya sekalipun. Tangan tu termasuk tindakan ya. Tindakan. Saya bilang boleh, boleh. Saya bilang tak boleh, tak boleh. Itu tindakan dia. Allah. Muslim lain sejahtera. Berkata Habib Umar bin Hafiz, ya, guru kami. Allah ada beberapa perkara yang ditutup oleh Allah. Ada beberapa perkara yang dibuka oleh Allah. Beruntung kita kalau jadi lantaran kita dibukanya Allah Ta'ala segala pintu kebaikan. Jiran kita, sahabat kita dapat macam-macam kebaikan daripada kita. Beruntunglah engkau. Kau menjadi pembuka bagi segala kebaikan, kau beruntung. Jangan pula lantaran engkau bahkan tertutup kebaikan. Patut okey, lantaran kita pula jadi penutup kebaikan. Anak kita nak buat baik, tak boleh, abah tak kasih izin. Apa? Jiran kita nak tumpang laman kita pasal nak bikin maulid, kita tak kasih izin. Alamak. Patutnya begitu. Isteri kita nak pergi belajar agama, janganlah kita tak ajar dia agama. Kita isteri nak pergi belajar agama, kita tak kasih izin. Oh, semua tu kita jadi penutup kebaikan ya. Buka pun begitu. Kita tadi buka. Kalau lantaran kita benda baik jadi buka, bagus. Benda buruk jadi tutup. Alhamdulillah dengan fulan bersama dengan kita, benda jahat ini tertutup, benda jahat tertutup. Jadi ada kemanfaatannya bagi orang lain ya. Jadi orang yang terpelihara Muslim lain daripada bencana lisan dan tangannya. Dari bencana lisan dan tangannya. Tangan itu adalah tindakannya ya. Baik. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara keji. Itu namanya hijrah ya. Itu nama hijrah. Kalau zaman Nabi mereka hijrah, betul-betul hijrah. Selai sepinggang, harta benda pun mereka tinggalkan, nyawa mereka taruhkan. Kita pulaknya kalau hijrah ialah hijrah kepada benda yang keji. Benda yang keji. Apatah lagi kalau memang ada keperluan-keperluan lain ya. Keperluan-keperluan lain. Tak ada keperluan pun tak boleh. Contoh kita taruh benda yang keji ni, kita suka sebutlah ya, jangan marah ya. Kita ulang lagi. Orang hantar anak madrasah, khususnya tahfiz, khususnya pondok, khususnya kalau dia Hadramaut, begitulah yang seumpamanya. Kita kasih contoh yang kita nampak lah. Saya kalau pergi madrasah nanti saya tanya, ini madrasah budak-budaknya dia kasih peluang tengok TV tak? Cerita menyanyi-nyanyi berapa jam boleh tengok? Tak ada ustaz. Drama? Tak boleh. TV ada? Tak boleh. Oh, kasih radio boleh dengar, budak sambil duduk sambil dengar. Radio pun tak boleh ustaz. Handphone tengok internet pun tak boleh, kecuali nak telefon mak bapaknya saja. Bagus ya. Anaknya dikawal dalam madrasah. Habis kemudian kita tanya pulaknya lagi siapa? Bapaknya dikawal tak? Bapaknya dikawal tak? Anaknya dekat madrasah tak tengok TV, tak dengar radio. Bapaknya kat rumah tengok TV, tengok radio. Tak boleh. Mengalir pada anakmu. Walaupun apatah lagi kalau anaknya balik aja terus suasana rumahnya tak macam madrasah. Anak kau di madrasah, kau di rumah, kau tengok TV, kau dengar radio aja, jejas pada anak ya. Apalagi kalau anaknya balik terus suasana jauh daripada madrasah. Tak boleh ya. Tidak manfaat. Kena hijrah. Tak kerana kau hantar anak kau ke madrasah sekalipun, bagus ke orang selalu tengok gambar-gambar itu semua? Tak bagus. Walau tak hantar anak madrasah sekalipun, kau kena korbankan hijrah daripada benda yang keji. Ini kan pula kau ada hantar anak madrasah. Anaknya berkemain serik kat madrasah, makan itu tak boleh, cikgunya jaga. Bapaknya sendiri patutnya masuk madrasah bapaknya dulu sebelum anaknya. Kadang kita tanya, kadang-kadang ada parents kita tanya, dengar anak awak dijaga di sini, begini-begini. Awak macam mana? Dia jaga diri ke tidak? Awak tak jaga diri, awak khianat dengan anak awak. Awak hantar anak awak ke tempat yang tak boleh itu dan ini, bapaknya boleh itu dan ini. Khianat dengan anak awak. Satu, bapaknya. Cikgunya pun kita tanya.
Oh, jadi madrasah awak tak boleh tengok TV ya, tak boleh radio. Murid-murid tak dikasih. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Oh ya. Saya nak tanya pula, cikgunya tengok ke tidak? Kan cikgunya, kalau tak duduk madrasah kan cikgunya balik. Kat rumah cikgunya nonton TV. Muridnya, ustaznya tanya, mudirnya tanya. Bapaknya dengan cikgunya biar aku yang tanya. Kita pun kalau tanya, kita bukan boleh kuat kuasa kan. Cuma tanya. Cikgunya tengok TV. Muridnya tak ada tengok TV ya? Bagus ya. Tak boleh dengar radio yang bukan-bukan. Tak boleh Ustaz, tak boleh. Kita sini kita jaga ya. Saya tanya jangan marah ya. Mudirnya cikgunya tengok TV tak? Alah, minta maaf Ustaz. Kau tak payah jawab aku. Ni kita tanya yang ada anak madrasah ni, kalau ada mudir atau ustaz dengar ceramah saya tanya semua jawab. Jawab dengan jujur. Amanah terhadap anak murid awak. Tak kerana awak jadi mudir, tak kerana awak jadi cikgu, tak kerana awak hantar anak madrasah pun awak kena hijrah daripada benda keji. Ini kan pula awak ada orang yang awak undang-undangkan. Ya? Ada orang yang awak undang-undangkan. Jika sekarang saya tanya, jawab dengan jujur. Anak didik awak, anak murid awak, anak kandung awak hantar madrasah yang tak dengar TV, tak dengar radio. Sekarang awak jawab, awaknya tengok ke tidak? Jawab, tapi jawab dalam hatilah. Tak payah ngangguk, tak payah apa semua. Jawab dalam hati. Kalau awak masih begitu juga, awak khianat dengan anak-anak awak. Dan tak ada mana anak awak akan jadi bagus. Pasal apa? Tular. Segala jelek bapaknya tular kepada anaknya. Jadi hijrah ya. Tak boleh tidak. Tak kerana hantar anak madrasah pun, mak bapaknya tak boleh bukan-bukan. Kita sebagai hamba Allah, ini kan pula awak kena hantar anak madrasah tu bermakna awak nak upgrade tau. Bukan awak saja nak jadi baik, awak nak generasi awak pun mengikut jadi baik. Kok dah gitu yang kemudian nak dibaikkan, yang dahulu tak dibaikkan. Baikkan yang diri kita dahulu, baru yang kemudian generasi kita baikkan. Kalau awak jadi bapa yang betul jaga mata pandang telinga awak, kemudian hantar anak madrasah, oh kesannya lain. Kesannya sebab itu dalam kelas awak tengok ada yang anak fulan, ada anak fulan. Kok budak ni jadi boleh cemerlang? Anakku tak cemerlang pasal bapaknya tak cemerlang. Bapaknya tak cemerlang, tak ada mana anaknya boleh cemerlang. Tu khianat dengan anak kita. Jadi sebut tentang hijrah ialah hijrah daripada benda yang keji. Saya seru diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan sekalian, supaya kita hijrah. Walau bukan kerana kita jaga anak kita hantar madrasah sekalipun, kita wajib hijrah. Ini kan pula kalau kita ada memang anak kita hantar ke tempat-tempat yang baik, jangan kita pula kat tempat kita buat tak baik. Itu Habib Omar bin Hafiz selalu bersarankan ya. Rumah kita jadikan senantiasa jadi ada bi'ah mustafawiyah. Bi'ah tu suasana. Mustafawiyah tu kemustafaan. Bi'ah suasana Sayyidina Muhammad. Macam mana Nabi dekat rumah, begitulah Nabi dekat luar. Dengan isterinya, dengan ahli-awalnya, dengan bangun malamnya, dengan baca Qurannya, dengan tata caranya, dengan sopan santunnya. Begitu dah di rumah, begitulah di luar, begitulah di luar, begitulah di rumah. Jadi begitu anak kita di madrasah, begitu anak kita di rumah. Begitu kita hantar anak kita di madrasah, begitulah kita pun di rumah. Baru jadi. Kalau tidak, tak jadi. Kalau tidak, tak jadi. Ibarat kek, masuk oven panas-panas. Kemudian, begitu keluar oven, terus kau masukkan dalam tempat peti sejuk yang beku. Rosak tak keknya? Ya rosak, mimpes terusnya. Mimpes tu apa mimpes? Kempes. Mimpes terus keknya jadi rosak. Begitu. Biar paling tidak, kalau tak panas sangat pun, paling tidak jangan sampai terperanjat temperaturenya. Anak kita terperanjat rohaninya. Dia tak perasan, tapi kesan pada jiwanya ya, kesan pada jiwanya. Iaitu hijrah daripada benda yang keji. Maksud hadis, roh-roh itu adalah tentera-tentera yang dilatih. Apa yang saling mengenal ia bersatu, apa yang ia tidak kenal ia akan berselisih. Bukan apa ya, siapa ya. Roh ya. Maksud hadis Nabi SAW. Kita hidup 5 alam ya. Kita hidup 5 alam. Semua kita tengah alam kedua. Ada orang alam ketiga tak ni? Alam ketiga tu alam barzah ya. Alam pertama, alam sebelum kita lahir. Bila? Sejak Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, kita tercipta sekali. Tersimpan benih-benih kita semua tersimpan dalam tulang sulbi Nabi Adam. Itu fizikal badan kita, jasad kita. Turun daripada Nabi Adam ke Nabi Syekh, turun sampai yai kita, sampai bapak kita, sampai kita zahir. Benih. Kemudian roh kita di mana pulanya? Yang umur kita 4 bulan dalam perut, diambil roh, masukkan dalam perut ibu kita. Roh tu diambil daripada mana? Roh daripada tempat simpanan, alam simpanan roh. Jadi alam simpanan roh. Dan dia di sana macam mana? Di dalam, Nabi sebut sebagai tentera-tentera tau. Jadi dalam pasukan, di dalam squad, di dalam tim-tim. Dalam tim-tim ya, dekat sana. Dan siapa yang dalam satu tim, dia akan berkenan. Di sana mereka dah berkenalan antara satu sama lain. Kawan, mesra.
Nanti apabila turun kat dunia, dia akan cari member dia. Yang ada lahir pada tahun 400 tahun dahulu. Yang ada lahir 400 tahun kemudian. Semua. Tapi siapa yang kalau hidup bersama, kalau sesama zaman, dia akan cari. Dia akan cari ya. Dia akan cari yang geng dia tu, yang satu tim dengan dia tu, dia akan cari dan dia akan jumpa dan dia akan mesra. Dia akan cari tau. Sehingga kan apa maksud hadis Nabi, kalau ada 100 orang dalam satu bilik, 99 orang munafik, satu orang jujur. Datang satu orang jujur yang sama grup dengan dia, dia akan bercampur gaul dengan semua yang 100 ini, tetapi dia akan cocok dengan yang jujur macam dia. Pasal rohnya akan sama, dia akan suka. Begitu juga 100 orang, 99 jujur, satu munafik. Datang satu munafik, dia join, dia gaul, dia mingle around, dia akan berkenan dengan yang macam dia. Begitu ya, macam dia. Yang hidup sezaman, dia akan cari dan dia akan jumpa, dia akan secocok. Dan tak semesti sama geng tau. Tak semesti satu ustaz tau. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang terserempak, kadang-kadang terjumpa, entah apa sebabnya. Tapi kalau dijumpa, orang bilang ngam. Orang kita bilang kamcing. Orang kita bilang secocok. Kadang yang satu, ustaz tau. Imam. Yang satu pelacur. Pun mungkin jadi juga. Tapi dia tak bilang kau punya perbuatan apa aku suka. Tidak. Dia tegur. Tetapi ada dalam ciri-ciri dia yang apa kau buat, aku perkenan, aku buat, aku perkenan. Yang satu perompak besar. Yang satu hakim. Ataupun inspektor polis. Dia tak bilang, rompaklah kau, tak apa. Yang ni pun tak bilang polis, tangkaplah aku pun, tak apa. Tidak. Tetapi, ada dalam pergaulan mereka, orang putih bilang ada chemistry. Aku cakap kau suka dengar, kau cakap aku suka dengar. Ada simpati aku padamu, ada simpatimu padaku. Itu orang yang begitu. Tak mestinya sama suami isteri. Tak mestinya suami isteri ya. Dan yang ada hidup zaman ini, yang ada hidup 400 tahun dulu. Dia terjumpa kitabnya, ini satu jiwa dengan aku ni. Ini sama dengan aku. Dia berkenan semua kitab-kitabnya semua tu. Dia berkenan segala pengajarannya begitu ya. Semua tu. Jadi, dia punya grup ini besar lah. Itu sebut roh begitu. Kalau dia cari, nanti dia jumpa. Dan dia jumpa, dia akan suka sekali gembira. Antara satu. Dan dia boleh tahu ini grup aku, ini bukan grup aku. Dan kalau yang bukan grup, kadang-kadang dia selisih. Kadang kalau tak selisih pun, walau ustaz sama ustaz pun, kalau bukan satu grup, kadang-kadang selisih. Suami isteri pun, kalau bukan satu grup, kadang-kadang selisih. Kalau tak selisih pun, dia tidak kamcingnya macam yang satu grup. Begitu ya. Jadi kita kena cari tahu orang yang dalam grup kita siapa. Yang kalau kita dengan dia, kita rasa ayam gitu. Dengan dia, kita rasa macam, cakap dia, aku rasa bantah. Elok belaka. Bahasa orang Melayu bilang, ketuk dia pun kau bilang wangi. Itu lah. Tak sampai gitulah. Orang Melayu punya sebutan lah. Bermakna, cocok belaka apa mereka sama tu. Apa kau dengan dia, kau apa berkenan belaka semua. Tingkah laku dia padamu, sedap pada matamu. Begitu ya. Sedap pada matamu, terima pada hatimu. Begitu. Begitu. Kalau tidak pun tidak. Begitu. Walau dengan anak kita sekalipun tau. Kalau tidak. Oh dia lain anak aku tapi daripada roh lain grup. Oh dia isteri aku. Tapi lain gitu. Orang perempuan pun gitu. Walau bermadu sekalipun. Kalau satu tim dia boleh berkenan. Begitu ya. Terakhirlah. Kasih sayang itu memerlukan kepada adab. Kegembiraan memerlukan kepada keamanan. Hubungan kerabat memerlukan kepada kemesraan. Dan akan memerlukan kepada pengalaman. Subhanallah. Ini semua kata-kata mutiara ya. Lepas itu kita bilang ya, kalau kita baca kitab-kitab orang-orang salih ni wali, dah banyak, kenapa baca lagi? Lain orang, lain pandangannya. Lain orang, lain cara sentuhannya. Bikin epok-epok saja, nak uli tepungnya, lain orang, lain dia punya bahannya. Lain ulinya, lain intinya. Epok-epok juga. Lain rasanya, lain khasiatnya. Ini kan pula ilmu-ilmu agama ya. Jadi Pak Sumit ni begini kasih nasihat. Tengok semua kata hikmah. Setengah orang kita ambil kata hikmah. Daripada mana? Daripada pendeta, pada Tiongkok. Alah kok Tiongkok? Macam mana pun dia tak beriman pada Allah Ta'ala. Dia tak ada hikmah. Iman tak ada, hikmah tak pakai. Iman tak ada, hikmah semua tak pakai. Ada iman, walau orang awam sekalipun, ada istimewa. Paling tidak syahadatnya tu kau boleh pakai. Ini pula orang-orang salih daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Jadi sepatah keluar daripada mereka adalah semuanya tu adalah nasihat belaka ya. Kasih sayang memerlukan kepada adab, betul. Kalau kau kasih semua tak bermakna kau dah kasih sayang, kau boleh kurang ajar tau.
Mentang-mentang kasih sayang dengan gurunya, boleh kurang ajar dengan gurunya? Tak boleh. Gurunya kasih sayang muridnya pun kena adab. Gurunya dengan muridnya kena ada adab. Tak mentang-mentang kau sayang, kau boleh gasak dia semau maunya, kau boleh lanyak dia semau maunya. Kena ada adab, kena ada adab. Ya. Suami dengan isteri, mentang-mentang dia sayang isterinya, kena ada adab. Suami macam dengan isteri macam mana? Adab tu yang mengkontrol kita jangan sampai bertindak luar pada batasan. Adab apa, akhlak apa ya? Apa akhlak, apa adab? Sama ke? Tak sama. Akhlak ialah sikap yang baik. Adab adalah perilaku yang baik. Jadi akhlak tu sikap yang baik. Good behavior. Good behavior. Good character. Itu akhlak. Dan akhlak itu macam mana ukuran akhlak? Saya pergi negeri Jepun, orangnya akhlak. Tak akhlak. Kalau bukan yang diset oleh Rasulullah. Nabi bilang, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi mulia kerana harta ke Nabi mulia kerana akhlak? Nabi bukan mulia kerana akhlak. Akhlak mulia kerana Nabi. Yang nama akhlak pun tak mulia kecuali Nabi yang set. Jadi kalau yang bukan selari dengan apa yang Nabi set, itu bukan. Dengan sikap yang baik, dengan behavior yang baik, maka orang akan membuat sesuatu semuanya dengan tata cara paling baik. Jadi akhlak ialah sikap dan adab ialah tata cara. Toto kromo orang Jawa bilang. Orang Melayu bilang tata susila. Begitu ya. Jadi itu adalah orang yang berakhlak. Dia akan lahir pada dia depan orang macam mana nak duduk. Semua diajar oleh Rasulullah. Semua diajar oleh Rasulullah. Jadi akhlak yang baik, adab yang baik ya. Jadi kasih sayang tu perlukan adab. Tak bermakna mentang-mentang kau kasih dengan dia, kau boleh terus dengan dia tak ada adab. Kena adab pergaulan, jaga hati. Kena adab pergaulan, pakaian macam mana. Kena adab pergaulan, jangan singgung peribadi dia. Kena adab pergaulan, jangan rusahi dia selalu. Jangan menyusahkan dia. Itu semua tu adab. Mentang-mentang kau sayang dia, kau boleh macam-macam dengan dia. Tak boleh. Kena jaga adab tertib, walau kawan, walau sahabat, walau guru dengan murid sekalipun. Walau bapa dengan anak sekalipun. Walau bapa dengan anak sekalipun. Mentang-mentang kita sayang dia, bapa dengan anak macam kawan. Tak boleh. Mesti ada had batasnya ya. Ada adabnya. Jadi kasih sayang tetap memerlukan adab ya. Kasih sayang tak boleh tidak. Mentang-mentang kasih sayang, terus tak perlu jaga adab. Adab suami isteri kena jaga. Adab sayang isterinya, sampai dengan isterinya pun tak ada adab. Apa adab suami dengan isteri? Ya adab macam-macam. Sangkingkan beradab Nabi dengan Siti Aisyah ni kita sebutkan. Nabi sayang Aisyah, Aisyah sayang Nabi. Kita sebut cerita suami isteri, Aisyah bilang kami tak pernah lihat apa yang ada pada Nabi, Nabi tak pernah lihat apa yang ada pada Aisyah. Tak pernah lihat alat kelamin masing-masing pun. Adab. Sayang tetapi tidak. Sayang aja tak ada adab. Tak boleh. Tak boleh. Sayang pun sayang, adab kena adab. Ya, sampai begitu sekali ya. Baik. Kemudian kegembiraan memerlukan kepada keamanan. Kalau gembira tak ada aman tak boleh. Nak gembira mesti ada aman. Kalau tak ada aman, ya namanya tak ada gembira. Kalau kau gembira tengah dalam sengsara, itu namanya bukan gembira, itu namanya gendeng. Gendeng tu apa? Gila. Kalau dia mesti aman dahulu baru gembira. Kalau tak ada, ini tengah perompak tengah nak datang. Singa tengah nak merekam. Mari kita bikin pesta. Tak betul. Mana bagus? Nak gembira kan aman dulu. Aman lagi asas. Gembira. Aman apa gembira apa sini ya? Ini yang cakap wali Allah tau. Bukan setakat aman pesta dan gembira pesta dan aman daripada singa saja. Nak gembira perlukan keamanan dia. Nak rasa ayem dalam dunia, nak rasa tenteram perlukan aman. Aman imanmu, aman daripada maksiat, aman daripada lalai, aman daripada tipu daya kalbu, aman daripada ringikkan hawa nafsu. Aman baru kau boleh gembira. Kau tidak, kau tak boleh gembira. Sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, pada hari yang aku tidak maksiat kepada Allah Ta'ala, hari itu hari raya lah. Hari raya itu gembira. Kalau ada maksiat, tidak gembira, tidak aman. Tidak aman, macam mana nak gembira? Jadi kalau aman daripada syaitan, aman daripada nafsu, bolehlah gembira. Gembiranya dengan apa? Gembira dengan tambah amal. Gembira dengan ibadat. Begitu ya, gembira. Kalau tidak arti gembira kalau tidak ada aman. Tidak ada aman, tidak ada arti gembira ya. Baik.
Hubungan kerabat perlu kepada kemesraan. Betul. Dah memang kau dengan dia, dah memang kau, macam mana pun orang Melayu bilang, air di cincang tak akan putus. Air di cincang tak akan putus. Betul, air tak akan putus. Tetapi kalau tidak ada mesra, air sama air pun boleh jadi yang ini keladak, yang ini tak keladak. Dia boleh menjadi berasing-asing juga. Memang tak akan putus. Tetapi perlukan kemesraan. Kemesraan tu contoh seperti air di cincang tak akan putus. Ini air di cincang tak ada putus. Tapi dalam satu kontainer yang besar. Sini air, sini air. Kalau tak mesra, sini jatuh satu, sini kotor, keladak. Sini sebersih-bersihnya, sini keladak. Cuma begitu. Tak boleh, kena mesra. Bancuh, adon. Jadi yang kotor pun akan hilang kotornya. Yang keladak pun hilang keladaknya. Semua jadi bersih. Itu kemesraan namanya. Kalau memang, kami memang air di cincang tak akan putus. Tak putus, tapi berasingan. Kena kemesraan. Bukan hanya tak putus, tetapi kena kemesraan. Baru mengalir. Kemanfaatan aku padamu dan kejelekan aku dibuang olehmu, kejelekanmu dihapus olehku. Begitu, itu kemesraan ya. Itu kemesraan. Jadi perhubungan kekerabatan perlu ada kemesraan. Oh, saya dengan dia memang adik-beradik, kandung, tak pernah jumpa 3 tahun. Tak ada makna. Tak ada makna. Jangan kata dengan adik-beradik, dengan mak bapak sendiri pun. Mak bapak sendiri. Tapi tak jumpa. Apalagi kalau tak bercakap. Jauh sekali ya. Begitu. Perlukan kekerabatan, perlukan kemesraan. Adik-beradik pun, kalau satu diambil orang, satu diambil orang. Kalau jumpa agaknya mesra tak? Tak mesra. Nak bual pun kekok. Mak bapak sendiri pun, satu diambil orang jadi nak angkat. Dah besar, dah dewasa baru jumpa. Agaknya boleh mesra tak? Tak mesra. Jadi, kekerabatan perlu pada kemesraan, barulah jadi karabah, rapat. Baru jadi rapat ya. Kemudian akal memerlukan kepada pengalaman. Fikir tak menurut pengalaman. Akal berserta pengalaman jadi hikmah. Kalau akal tak, dia boleh bilang, ini boleh, ini halal, ini haram, ini manfaat gini. Mana kau tahu? Pernah terjadi kalau begini, dia buat begini, akan jadi pengalaman. Pernah sama ada pengalaman tu kau mengalami sendiri, ataupun daripada bacaanmu kau tahu pengalaman-pengalaman begini, ataupun daripada segala apa-apa sajalah yang dinasihatkan orang, kau tahu benda ini akan faedah, akan akibatnya. Maka perlukan kepada apa tadi? Pengalaman. Baru akalnya dapat tajam. Sebab itu ya, minta maaf ya. Orang kalau baru masuk kerja dalam office, wah dia ni pas tinggi. Masters. Sama dia ni tak pas masters. Tetapi dia dah kerja 15 tahun. Umpamanya lah. Kerja dalam workshop ke apa semualah. Kerja dalam kerja teknikal lah semua begitu ya. Kerja pasang wayar ke apa. Saya pas masters in electrical. Pasang wayar short. Pasal tak ada pengalaman. Pasal tak ada pengalaman. Yang ada pengalaman, abang ni tak pas sekolah tak tinggi. SPM pun tak pas. Tapi, satu building punya wayar dia boleh pasang. Pengalaman ya. Jadi akal perlukan pada pengalaman. Dengan akal ada pengalaman, jadilah hikmah bijaksana. Dia punya combination. Akal saja tak cukup. Akal dipelajari. Pengalaman ditimba ya. Ditimba. Jadi dengan akal, dengan pengalaman, jadilah ahli hikmah yang bijaksana ya. Tak ada pengalaman tak boleh. Tak ada pengalaman tak boleh. Orang Melayu bilang apa? Anak hingusan. Orang Melayu bilang apa? Ubun-ubun masih lembik. Orang Melayu bilang apa? Masih mentah. Orang Melayu bilang apa? Masih hijau. Macam-macam orang Melayu sebut dia. Dia awak masih mentah dalam bekas ini. Orang Melayu bilang apa? Belum banyak makan garam. Semua tu orang Melayu sebut dia. Pasal banyak makan garam, dia tahu. Satu sudu dia taruh macam mana masinnya. Setengah sudu macam mana okey tak okeynya. Pengalaman. So, saya dah belajar dalam bidang masakan saya. Masih masuk 3 sudu. Ya. Yang pengalaman mak-mak kita masak ada tengok buku tak? Tak ada. Tak ada. Tapi pengalaman. Dia masak asam pedas 15 tahun. Begitu juga. Subhanallah. Tak beza tau subhanallah ya. Bukan sukat tau. Dia punya campak-campak aja. Begitu. Oh asam pedas mak. Sama juga. Pasal pengalaman. Pengalaman ya. Jadi akal perlukan pengalaman. Subhanallah. Jadi kita ini Pak Sumit tulis ya rupanya. Rupanya orang salih ni kalau kita duduk bual-bual dengan dia, bual-bual cerita-cerita kosong biasa, rupanya dalam otak dia macam-macam benda-benda ni. Dia tulis, apa-apa semua dia tulis. Kenapa dia tulis?
Jadi boleh share dengan orang-orang yang selepas dia. Boleh share sebab itu ya. Kadang ada satu orang sahabat kita daripada Amerika. Dia bilang kau kena tulis. Apa-apa semua kau kena tulis. Dia bilang aku sampaikan ceramah. Kau sampai ceramah yang dengar-dengar. Lepas tu dah habis. Kalau kau tulis, lepas mati kau, benda ni masih boleh dibaca lagi. Puluh tahun. Kalau belum kiamat, ratusan tahun. Imam Ghazali pasal dia tulis sampai sekarang. Ratusan tahun boleh dapat manfaatnya. Kau tulis. Tak semestinya tulis kena orang yang paling pandai sekali baru boleh tulis. Siapa pun boleh tulis. Tengok Pak Sumit ni. Tulisnya sederhana. Daripada, memanglah dia pandai, memang dia ada ilmu. Tapi yang dia cakap semua tu daripada renungan dia, sentuhan hati dia, renungan dia dan tersentuh hati dia. Maka semua itu ditulis ni. Mutiara-mutiara kata ya. Mutiara-mutiara kata. Kalau ibarat orang lah ya. Dia ni, chef besar. Tetapi yang dia-sharekan dengan kita bukan hanya masak tanduri, masak biryani. Jemput-jemput pun dia sharekan dengan kita. Tetapi jemput-jemput yang penuh berkhasiat. Jemput-jemput yang sangat lazat. Jemput-jemput yang walaupun simple aku makan tetapi mendatangkan besar manfaat. Jadi biryani pun dihidangkan. Setakat jemput-jemput pun dia hidangkan. Begitu ya. Ini orang-orang salih ya. Orang salih. Dan kita tak tahu dalam kitab yang berapa banyak kita baca, dengan macam-macam pengisian itu, yang mana satu yang paling menyentuh hati kita, yang mana satu yang boleh mengubah kita, yang mana satu yang boleh buat kita merenung dan tafakur dan insaf pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Obat besar ke kecil, satu hari kita makan berapa banyak nasi? Berpinggan kan? 2-3 pinggan juga kan? Tapi kalau kita demam, yang kita makan apa? Obat. Berapa pinggan kita makan? Sebutir aja. Sebutir aja. Kita tak tahu yang mana jadi penawar bagi kita. Itulah ilmu. Digarap ilmu. Digapai ilmu. Kita tak tahu yang mana rupanya menjadi switch bagi kalbu kita. Nak baca kitab-kitab besar. Rupanya untuk ente miftahnya tu pada kitab kecil. Begitu ya. Miftahnya pada kitab kecil. Jadi kitab besar kita baca, kitab kecil baca, dan kitab ini bukan kecil. Besar. Penulisannya macam simple. Point form saja. Tetapi datang daripada hati yang besar. Nasihat guru. Kata guru kepada murid-muridnya, tulislah olehmu yang terbaik apa yang kamu baca, dan hafazlah olehmu yang terbaik yang kamu tulis, dan bicarakanlah kamu dengan apa yang terbaik yang kamu hafaz. Maka kesemua itu adalah ilmu dan amal. Subhanallah ya. Jadi ini pesan ya. Kata guru kepada murid, tulis apa yang terbaik apa yang kamu baca. Dan apa yang kamu baca tu termasuk apa yang kamu dengar. Jadi ulama bilang ilmu tu diikat dengan tulis. Diikat dengan tulis ya, tulis. Jadi orang kalau dapat tulis lain. Ada orang lain pula, dia kalau tulis dia boleh sambil tulis dia betul. Yang ada orang pula dia kalau tulis dia terlepas, maka dia tulis dalam akal dia. Yang tulis dalam akal ni siapa? Imam Syafi'i. Sampai dia tak ada kuliah, dia tak ada jot down notes. Sampai gurunya Imam Malik tengok, tulislah. Apabila dia tanya, semua dia boleh kupas balik semula. Dia boleh hafal dan boleh kupas. Oh, ini murid aku istimewa. Kalau kau tak boleh tulis, yang itu tak semua orang ya. Kalau orang awam macam kita, seberapa daya kau tulis. Jadi apabila kau baca balik, kau ingat, kau tahu begitu ya. Jadi itu pengikat ilmu. Penulisan adalah pengikat ilmu ya. Baik, tulislah apa yang terbaik daripada kamu baca. Dan hafal apa yang kamu telah tulis. Apa telah kamu tulis, kamu hafal. Bukan hafal tu maksudnya hafal 2 campur 2, 4, 2 kali 2, 4. Bukan hafal sekat begitu ya. Hafal tu maknanya pelihara. Apa yang kamu dah baca tu, kamu hafalkan ya. Apa yang kamu telah tulis, kamu hafalkan. Dan bicarakanlah apa yang telah kamu hafalkan. Hafal tu pelihara ya. Sama pelihara matanya ingatkan dan pelihara pengajarannya. Lepas tu bicarakanlah. Tuan-tuan umpamanya tulis bab puasa. Dah tulis bab puasa, kemudian hafalkan tentang apa yang kamu telah bab puasa. Hafalkan tu apa? Kalau orang tanya, batal tak Ustaz? Nanti saya semak ya. Hafal sudut menghafal apa yang kamu telah tulis, termasuk hafal dalam praktikal sekalipun. Kalau bulan puasa kau tak berani buat ni makruh, kenapa? Aku dah hafal, hukumnya tak boleh. Bukan setakat hukum hafal catatan hukumnya, hafal melaksanakan hukumnya. Itu ya. Kemudian syarahkanlah. Syarahkan, tuan-tuan kalau puasa yang gini ya, tuan-tuan kalau buka yang begini ya, semua gitu. Itu kena disyarahkan apa yang telah dihafal olehnya. Jadi peringkat ya. Pertama tulis apa yang telah kita pelajari,
kita pelajari daripada ilmu kita, lepas tulis hafalkan. Hafalkan tu bermakna, masuk hafal sini bukan hanya know what you learn, be what you learn. Itu maknanya hafal, terpelihara ya. Kemudian dah apa yang kamu hafalkan tu bicarakanlah. Maksud bicarakan, sharekan dengan orang apa manfaatnya. Sharekan dengan orang apa segala manfaatnya. Begitulah maksud hafal ya. Berkata Ibn Sina, ilmu itu lebih banyak daripada sesuatu, maka ambillah dari tiap sesuatu itu yang terbaiknya. Ya. Ilmu itu terlebih banyak daripada sesuatu. Betul. Benda ini. Berapa biji? 1 biji. Ilmunya banyak tak? Banyak. Ilmu besi, ilmu besi tu keras dia macam mana, lembut dia macam mana, nak bakar dia macam mana, rosak dia macam mana, kegunaan dia lain cerita pulanya. Jadi ilmu lebih banyak pada sesuatu itu. Betul tak ya? Ilmu lebih banyak daripada sesuatu itu ya. Ilmu lebih banyak daripada sesuatu, maka ambillah daripada tiap sesuatu yang terbaik daripadanya ya. Jadi ilmu ada banyak ya. Ilmu tu terlebih banyak daripada sesuatu, maka ambillah dari setiap sesuatu, iaitu komponen-komponen daripada apa, ilmu lebih banyak daripada sesuatu. Ilmunya lebih banyak ya. Maka ambillah tiap sesuatu itu yang terbaiknya ya. Ambil sesuatu tu yang terbaiknya. Kalau ambil sesuatu tu, aku ambil terbaik. Kerana ada dalam dia tu, ilmu dia banyak macam-macam. Ambil yang terbaiknya. Jangan ambil yang tak terbaik. Kalau kau ambil ini, baik. Di belakangnya ada banyak ilmu. Kau ambil benda ni, baik. Ambil yang terbaik daripada sesuatu. Apabila kau ambil terbaik daripada sesuatu, dalamnya macam-macam ilmu saja. Kita contoh lagi-lagi epok-epok tadi. Epok-epok macam-macam kan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ilmu epok-epok sama tak? Ilmu epok-epok lebih banyak daripada epok-epoknya. Maka ambil yang terbaik. Jadi kalau ambil epok-epok yang terbaik, epok-epok yang tak terbaik, kau ambil epok-epok yang terbaik, lagi ilmu macam-macam ada dalamnya. Ilmu tepung, ilmu minyak, ilmu uli, ilmu inti. Kau ambil yang kurang baik sesuatu itu, kurang ilmunya. Setiap sesuatu ambil yang terbaik, dan kau ambil sesuatu itu berserta ilmu di dalamnya. Bermakna kau ambil sesuatu yang terbaik, kau ambil bersama dengannya ilmunya sekali. Hatta guru pun ya, ambil yang terbaik mungkin. Ada dalam diri dia macam-macam ilmu, macam-macam pengalaman. Ambil yang terbaik mungkin ya, terbaik mungkin. Apa-apa semua ya. Perumpamaan umatku adalah umpama hujan, tidak diketahui yang baiknya sama ada awal ataupun akhir. Nah, hadis Nabi ya. Ini kita pegang akhir zaman ya. Dah sampai waktunya ya. Nabi bilang umat aku macam hujan, tak tahu mana yang baik, awalnya ke akhirnya lebih baik. Hujan awalnya baik tau. Kalau dah kemarau, dah panas, tak hujan berseminggu, 2 minggu. Hujan kita happy tak? Hujan syukur. Kok lebat tak berhenti? Takut apa? Banjir. Takut apa kalau banyak sangat pokok-pokok rosak, apa semua kan? Tapi apabila nak tidur, alhamdulillah hujan dah tidur. Nak bikin apa? Nak keluar, nak jalan, tengok pokok-pokok tumbuh. Jadi hujan tu awal baik, akhir baik. Tengah-tengahnya ada cemas sikit. Nabi bilang umat aku macam hujan. Tak tahu mana yang baik. Awalnya ke akhirnya. Awal umat Nabi ada siapa? Ada Sayyidina Abu Bakar. Ada Sayyidina Bilal. Ada Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Uthman. Akhirnya ada siapa? Ada kita sama kita. Tapi Nabi bilang tak tahu mana yang baik. Bermakna kalau kau buat yang elok akhir zaman, kau boleh jadi dapat markah lebih daripada yang awal zaman punya orang. Manakah tidak, Nabi bilang apabila akhir zaman orang beramal, ketika orang dah tak hidupkan sunnah aku, dapat pahala 50 orang. Ditakoni sahabat, 50 orang siapa ya Rasulullah? 50 orang kami ke 50 orang dia? 50 orang kamu. Bermakna satu orang beramal boleh dapat 50 sahabat punya level tau. Tinggi tak? Manakah tidak, Nabi Isa apabila turun nanti dia tengok, loh kok akeh ya, saya kau hawariyinku. Hawariyinku yang membantu dia tengok. Harawi Nabi Isa semua tu wali belaka. Tengok kok masih banyak ya umat daripada umat Nabi Muhammad macam hawarinku yang aku boleh harapkan membantuku zahir dan batinnya, rohani dan jasmaninya. Siap-siaplah untuk keadaan itu saudara-saudara sekalian. Sebab akhir zamannya macam-macam fitnah ya. Kalau zaman Nabi mereka berjuang ada Rasulullahnya tau. Wahyu masih turun tau. Ada protectionnya tau.
Kalau zaman akhir, yang jadi leadernya siapa? Ya kita sama kita. Kita sama kita ya. Imam Mahdi pun bukan Nabi. Imam Mahdi pun bukan Nabi. Tetapi dia akan lead semua orang. Begitu. Manakala tidak, Nabi kita mengatakan ya, ulama ummati keambiya Bani Israel. Hadis Nabi yang lebih kuat lagi, ulama ummati khairun min ambiya Bani Israel. Ulama umatku macam Nabi-Nabi Bani Israel. Ulama umatku lebih utama daripada Nabi-Nabi Bani Israel. Yang macam tu macam mana? Yang sama, dan Nabi sebut satu sama, dan satu sebut lebih utama. Yang sama tu macam mana tahu? Setengah ulama mengatakan adalah kerana karamahnya. Apa Nabi ini dapat mukjizat? Wali umat Muhammad tak ada Nabi kan? Semua wali aja kan? Ulamanya, top-topnya ya walinya. Dia punya karamahnya macam mukjizat dia. Yang ini boleh terbang, ini pun boleh terbang. Ini boleh faham bahasa haiwan, ini pun boleh faham bahasa haiwan. Ini boleh belah laut, ini pun boleh belah laut. Kan banyak kita dengar kan? Baik, dalam sudut samanya, karamahnya kok kayak mukjizatnya, dia punya itu baru macam sama. Yang lebih tu macam mana? Macam mana pun takkan boleh lebih pada Nabi kan? Lebih dari sudut multitaskingnya. Kalau Nabi zaman dahulu, setiap Nabi untuk berapa kaum? Satu Nabi satu kaum. Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Saleh dengan kaum Samud. Umat Nabi Muhammad, ulamanya untuk berapa kaum? Zaman sekarang dah. Kelinah kaum Lut ada tak sekarang? Orang sombong-sombong kayak Fir'aun ada sekarang tak? Tukang sihir macam zaman Fir'aun ada tak? Ajaran sesat macam yang pernah dijaga oleh Ashabul Kahfi punya raja, ada tak? Ada. Itu semua kira ajaran sesat yang menyimpang daripada syariat Nabi Isa. Kemudian apa lagi ada tak? Yang sombong-sombong macam Nabi kaum Ad ada tak? Yang curi timbangan sukatan macam kaum Nabi Shu'aib ada tak? Ada. Semuanya ada. Dihandle oleh siapa? Bukan seorang Nabi tahu. Dihandle oleh ulama saja. Satu Nabi, satu kaum. Ulama Muhammad, satu ulama bermacam-macam kaum punya PL dia kena handle. Satu. Plus, yang Nabi ada mukjizat. Ulama tak ada mukjizat. Plus, Nabi maksum tak buat dosa. Ulama masih boleh terbuat dosa. Dalam keadaan dia tidak maksum, dalam keadaan dia tidak ada mukjizat, ditugasi dia dengan berbagai-bagai tugasan. Mana tak dari sudut ini? Khairun min ambiya Bani Israel. Dari sudut kesanggupan multitaskingnya. Kepelbagaian tugasan-tugasannya. Subhanallah. Begitu ya. Dan disanggupi oleh ulama. Disanggupi oleh ulama. Mereka tak lepas tangan. Disanggupi oleh ulama. Dan sebab itu Nabi bilang, umat aku macam hujan. Tak tahu baiknya yang awalnya ke pun akhirnya. Dan kita sekarang sudah sampai akhirnya. Bermakna akan muncul orang yang kayak Sayyidina Umar. Akan muncul orang yang berani macam Sayyidina Umar. Akan muncul orang yang pemalu macam Sayyidina Uthman. Akan muncul orang yang tawaduk dan zuhud macam Sayyidina Bilal. Akan muncul orang yang dermawan macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Akan muncul wanita yang salihah dan kuat perkasa macam Siti Aisyah. Akan keluar wanita ahli dakwah dan ahli derma seperti Siti Khadijah. Akan keluar. Ya. Akan keluar seperti begitu. Jadi antaranya macam-macam. Ujungnya kita tengok. Orang Dajjal yang bunuh orang akhir zaman kan orang awal zaman. Orang akhir zaman. Nabi Isa walaupun turun dikenal sebagai orang akhir zaman. Ya, yang akan menghadapi segala fitnah sekarang ini semua. Sayyidina Umar ke ataupun Pak Haji Umar. Dia Pak Haji Umar lah. Kalau sekarang confirm bukan Sayyidina Umar lah. Maknanya orang akhir zaman dia akan menghadapi. Dan dia akan hadapi yang lebih berkecamuk, lebih bergelora daripada zaman awal dahulu. Dan dia sanggupi. Lepas tu Nabi bilang, tak tahu mana yang lebih baik. Dari sudut, kenapa tak tahu lebih baik? Dari sudut mutu dah tentulah Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal jauh lebih baik pada orang akhir zaman. Dari sudut kesanggupannya, dari sanggup dengan lemahnya dan menyanggupinya, itu lebih medal, tidak kecil juga medal tu. Lepas tu tak tahu mana yang lebih baik. Dari sudut ini baik. Dari sudut ini lebih sanggup. Dari sudut ini lebih lemah tapi lebih upaya macam-macam ya. Jadi Nabi sebut umatku macam hujan. Maksud bagi kita kenapa? Bersiap sedialah. Jangan rasa begitu terkapai-kapai sangat. Ada orang-orang istimewa pada zaman akhir zaman nanti. Ada orang-orang penjulang agama pada akhir zaman nanti. Sebab Nabi kita dah sebut.
Jadi jangan bimbang, jangan ke akhir zaman kau rasa semuanya tak betul, semuanya sesat belaka. Ada orang-orang yang seumpama orang awal. Bahkan Nabi bilang tak tahu mana yang lebih baik, yang mereka ataupun yang kita. Ya. Siap-siap untuk di bawah orang-orang yang macam Saidina Umar. Siap-siap di bawah orang yang macam Saidina Bilal. Siap-siap di bawah orang yang macam Saidina Abdul Rahman bin Auf, Salman Al-Farisi. Siap-siap. Kerana apa? Mereka tu dijangkakan contribution mereka dalam agama Allah Ta'ala macam orang-orang awal. Macam orang-orang awal. Begitu ya. Baik. Bukti orang-orang disayangi. Kita baca sampai sini dulu ya. 4 perkara yang mewujudkan kasih sayang ialah wajah yang ceria, mencurahkan kebajikan, menyengajakan perdamaian dan meninggalkan kemunafikan. Baik ya, itu tanda orang yang disayangi. Kok sayang tapi mukanya moncong aja bini yang bermakna dia tak sayang kau. Dia tak sayang kau. Kalau moncong mesti wajahnya ceria. Balik saja gunung Banang tinggi mengawan, nampak dari gunung surga. Bila pandang wajah puan macam terlihat pintu syurga. Tu bermakna apa? Kalau muka dia macam pintu syurga tu bermakna dia ayamlah hatinya, dia sayang dengan kau. Tengok muka engkau aja, tengok muka 14 orang. Tu maknanya dia tak sayang kau lah. Macam mana? Mukanya moncong aja, adalah dia punya tak sayang kau. Apa-apa sebabnya. Kemudian mencurahkan kebajikan. Volunteer tanpa disuruh buat. Seperti siapa? Siti Fatimah. Sayyidina Ali bilang, Sayyidina Ali katakan aku tak pernah perintah dia. Aku tak pernah paksa dia. Maksudnya apa? Tak pernah disuruh dah buat. Curahkan kebajikan. Jadi kalau isteri kita sanggup buat kebajikan dengan kita, kawan kita sanggup buat kebajikan dengan kita, itu sayang. Tak payah sebut dia. Orang suka cakap, saya sayang awak tahu. Awaklah kawan kesayangan saya. Awak tak payah mengada-ngada. Tapi mukanya moncong. Tapi tak khidmat dengan kawan. Tak payah cakap. Orang bilang action says more than words. Perbuatan tu menunjukkan. Mukanya ceria dengan kita. Mukanya kok keruh. Mukanya kok jenggureng. Ya, lah. Tapi sikit-sikit khidmat tak nak. Begitu ya. Dengan volunteer sanggup khidmat, maknanya dia sayang kau. Begitu ya. Kemudian menyengajakan perdamaian. Apa yang mungkin bawa selisih, belum dah minta maaf dulu. Jangan kata selisih. Belum buat dah minta agreement kita dahulu. Kalau ada kemungkinan ada selisih, dah minta maaf dulu. Belum ada selisih tau. Menyengajakan perdamaian. Dah selisih pun tak minta maaf. Oh, itu memang tak sayang kau. Itu pun tak sayang kau. Kau nak sayang dia, bolehlah. Kau pun tak sayang kau. Dah selisih pun tak minta maaf. Tak ada minta maaf. Kemudian, meninggalkan kemunafikan. Apa-apa tu biar jujur, biar telus dan biar tulus. Begitu ya. Elak. Jadi apa istilahnya, tidak ada kaki tangan dalam perut. Semuanya dengan kejujuran. Wallahu a'lam bisawab. Banyak nasihat daripada Pak Sumit ni ya. Mana dia pick up kita tak tahulah, mesti daripada ilmu, daripada guru-guru dia, daripada kitab yang dibacanya. Paling tidak daripada yang warid padanya dari Allah Ta'ala. Ini orang-orang istimewa Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita sambung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.